Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Firdaus bin Baharudin daripada kelas PT3 S211. Jadi saya ingin membentangkan tentang kertas cadangan saya, iaitu yang bertajuk Tahap Penguasaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pembelajaran Siswa Guru Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Kampus Ain Muhas. Jadi pensyarah pembimbing saya adalah Dr. Zahia binti Haris, dan untuk subjeknya adalah Asas Penyelidikan dalam Pendidikan, iaitu PIMK 3143. Jadi untuk sebagai permulaan, saya ingin memperkenalkanlah kenapa uh, tajuk ini yang saya pilih, iaitu sedikit pengenalan, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK telah menjadi aspek penting dalam pembelajaran pada abad ke-21. Penggunaan TMK dalam pembelajaran telah dikenali sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan meningkatkan prestasi pelajar. Melalui Abdul Halik dan Ahmad tahun 2018, Ali dan Al-Husain tahun 2016. Walau bagaimanapun, tahap pengetahuan pelajar tentang penggunaan TMK dalam pembelajaran masih lagi dipertikaikan. Kajian-kajian sebelum ini juga telah menunjukkan bahawa pelajar sering kurang memahami bagaimana penggunaan TMK ini boleh digunakan dalam pembelajaran. Oleh itu, penting untuk mengetahui tahap pengetahuan pelajar pendidikan Islam tentang penggunaan TMK dalam pembelajaran abad ke-21 ini. Jadi untuk tajuk saya ini, saya ingin mengkaji tentang tahap penguasaan TMK dalam pembelajaran lah, khususnya bagi pelajar pendidikan Islam di IPG Kampus Ain Muhas. Seperti yang kita tahu, dalam era moden ini, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini sangat meluas dan kian meluas, dan semakin meningkat. Jadi dengan itu saya mengambil cakna untuk memilih tajuk ini sebagai tajuk kajian saya. Jadi untuk pernyataan masalah bagi kajian saya ini, bahan pengajaran bukan sahaja terhadap penggunaan buku teks dan alat tulis serta pedagogi tradisional semata-mata, malahan ia meliputi penggunaan bahan bantu mengajar yang berasaskan teknologi seperti komputer, telefon pintar, kamera digital dan sebagainya. Perkembangan teknologi yang kian maju memungkinkan sesi pembelajaran lebih diminati kerana keupayaan kandungan yang bersifat menarik, interaktif, eksplorasi dan inovatif. Walau bagaimanapun, kajian tinjauan yang telah dilakukan oleh Ahmad Syaril dan Masita tahun 2021 mendapati bahawa tahap kesediaan siswa guru terhadap aspek pengetahuan keseluruhan berada pada tahap yang lemah. Hal ini mengakibatkan siswa guru akan mengalami kesukaran dalam mengintegrasikan TMK dalam proses pembelajaran. Walaupun dalam penyataan masalah ini, walaupun kita berada di era teknologi, namun penggunaan TMK ini tidak digunakan secara meluas kerana berkemungkinan ada permasalahan dari segi kefahaman, kemahiran dan juga tahap penguasaan maksimum bagaimana teknologi ini digunakan dalam pembelajaran. Jadi daripada situ kita boleh tahu bahawa adanya perbandingan di mana ada pelajar yang faham, ada juga pelajar yang kurang mahir dalam TMK ini. Jadi seterusnya, maafkan saya. Untuk objektif pula,
Objektif yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan teknologi maklumat dan komunikasi pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan siswa guru pendidikan Islam. Yang kedua, menentukan hubungan antara penguasaan TMK pembelajaran abad ke-21 dalam pembelajaran pendidikan Islam. Yang ketiga, mengenal pasti tahap kemahiran siswa guru pendidikan Islam dalam melaksanakan TMK pembelajaran abad ke-21. Yang terakhir iaitu mengenal pasti cara teknologi maklumat dan komunikasi untuk meningkatkan pengintegrasian TMK dalam pembelajaran siswa guru pendidikan Islam. Jadi empat ini adalah objektif saya yang dalam kajian saya ini. Jadi keempat-empat ini diperlukan untuk bagi mencapai satu kajian yang lengkap lah. Jadi yang seterusnya adalah soalan kajian. Jadi persoalan yang pertama, apakah tahap pengetahuan TMK dalam kalangan pelajar pendidikan Islam? Yang kedua, apakah tahap kemahiran TMK dalam kalangan pelajar pendidikan Islam? Dan yang terakhir, apakah cara teknologi maklumat dan komunikasi dapat meningkatkan pembelajaran dalam kalangan pelajar pendidikan Islam? Jadi ketiga-tiga ini adalah persoalan yang ada dalam kajian saya. Bagi menjawab ketiga-tiga soalan ini akan dilanjutkan dalam pelaporan penyelidikan yang akan datang. Jadi teori dan model kajian yang saya gunakan adalah teori konstruktivism, di mana teori konstruktivism ini adalah salah satu fahaman bahawa individu membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, individu akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru dalam mengembangkan pengetahuan. Teori ini memberikan penekanan kepada pemikiran kritikal, penyelesaian masalah, pengalaman pembelajaran dan juga pengetahuan yang wujud dari interaksi sosial. Ini adalah daripada Khadijah tahun 2014. Jadi teori yang saya gunakan adalah teori konstruktivism, di mana seperti yang dalam persoalan saya dan juga penyataan masalah saya, di mana kita nak tahu sama ada pelajar ini ada ada tahap penguasaan, ada tahap kemahiran dan juga tahap pengetahuan, dan juga cara untuk mereka menggunakan TMK ini dalam pembelajaran mereka. Jadi daripada sini, teori konstruktivism ni boleh dilihat di mana apabila seseorang pelajar itu faham dan tahu, mereka akan membina pengetahuan sendiri, di mana mereka explore atau dengan senang kata, mereka mengetahuilah dengan cara sendiri untuk meningkatkan penggunaan TMK itu dalam pembelajaran mereka. Jadi daripada situ, apabila mereka tahu menggunakan TMK ini, mereka akan lebih mudah dan juga lebih faham dan dapat meningkatkan interaksi mereka dalam penggunaan TMK dalam pembelajaran mereka. Daripada situ, mereka akan membina keyakinan dan juga membina pengetahuan yang lebih baik dan lebih difahamilah. Jadi yang berikutnya, saya mengambil dua dapatan kajian lalu, iaitu dalam kajian yang dijalankan oleh Muhammad Rizwan tahun 2006, terdapat terhadap guru-guru di sekolah menengah daerah Yan, Kedah, menunjukkan bahawa guru-guru tidak mengalami masalah serius untuk menggunakan komputer dan PNP Sains. Guru juga mendapat akses maklumat menggunakan rujukan elektronik seperti e-book dan jurnal ilmiah. Pencarian maklumat untuk pengajaran dan perencanaan ini disokong dalam kajian Muhammad Fazli 2006. Menggunakan komputer dari sudut teknologi internet, guru-guru menggunakan kemudahan internet mencari bahan-bahan pengajaran semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran berada tahap yang baik. Manakala kajian
Yang lalu, yang kedua iaitu kajian oleh Hasnuddin Abdul Rahman tahun 2015. Penggunaan TMK telah membantu meningkatkan daya ingatan murid dalam tajuk akidah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Al-Qudrat. Dalam kajian beliau, penggunaan TMK adalah salah satu kepentingan untuk kita menggarapkan pendidikan Islam dalam PDPC. Beliau juga membuat kajian bahawa penggunaan TMK yang digunakan sangat memberi kesan yang berpanjangan kepada murid apabila mereka masih lagi dapat mengingat isi pelajaran dan kepelbagaian, inovasi dan kreativiti dalam penggunaan TMK di dalam subjek tersebut. Oleh itu, Hasnuddin Abdul Rahman tahun 2015 juga menegaskan bahawa penggunaan TMK perlu terus digilap oleh guru pendidikan Islam untuk mengajar pendidikan Islam yang mempunyai pelbagai teori dan amali yang memerlukan kefahaman bagi murid itu sendiri. Jadi daripada kedua-dua kajian ini, kita boleh tahu penggunaan TMK ni sangat-sangat membantu dalam pembelajaran. Jadi daripada sini juga kita boleh faham bahawa penggunaan TMK ni tidak tertakluk saja kepada sekolah. Ia juga ditujukan khas kepada semua, di mana pada zaman kini teknologi sangat membantu kita dalam pembelajaran. Di mana kita mudah untuk mengakses maklumat, memperoleh maklumat, membuat kerja-kerja, mencari bahan bantu mengajar, mencari bahan tambahan untuk sebagai alat pengukuhan dan sebagainya. Okey. Ini adalah kerangka konseptual saya di mana yang pertama adalah penguasaan TMK dalam pembelajaran, berkait rapat dengan tahap kemahiran, tahap pengetahuan, masalah dan juga masalah pengintegrasian TMK, dan pada akhirnya adalah tahap penguasaan TMK dalam pembelajaran siswa guru pendidikan Islam IPG KIK. Okey, yang terakhir, metodologi kajian, di mana persempelan yang dicadangkan adalah sebanyak populasi iaitu 75 orang pelajar, diperlukan daripada populasi 75 orang pelajar pendidikan Islam. Jadi dapatan sampel yang diperlukan adalah 63 sampel daripada populasi pilihan tersebut. Jadi instrumen kajian yang digunakan adalah Google Form dan mempunyai skala Likert iaitu 5 tahap skala Likert, di mana daripada yang terendah kepada kepada nilai yang tertinggi, iaitu yang pertama setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga sederhana setuju. Minta maaf. Yang pertama iaitu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga sederhana setuju, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Jadi skala Likert ini akan diletakkan di dalam Google Form, di mana untuk mengetahui setiap tahap penguasaan setiap soalan yang diberikan dalam Google Form tersebut. Jadi bagi kesahannya pula iaitu bagi untuk mendapat kesahan, kandungan perlu dilaksanakan melalui pakar rujuk bagi membuktikan ketepatan kandungan item ketika menilai instrumen. Bagi kajian ini, kesahan yang diperlukan adalah dari pakar iaitu pensyarah pembimbing sebagai kesahan. Jadi kita perlu serahkan soalan tersebut bagi mendapatkan kesahan sama ada soalan itu boleh digunakan ataupun tidak. Jadi daripada situ, soalan apabila pakar telah rujuk dan juga telah semak sama ada ia boleh digunakan, maka kita boleh laksanakanlah kajian kita untuk memperolehi dapatan kajian tersebut. Jadi kebolehpercayaannya, apabila telah memperolehi data daripada Google Form tersebut, ia akan diisi menggunakan software SPSS, iaitu Statistical Package for Social Sciences, SPSS, di mana akan mengisi dalam data ini dan akan memperolehi data yang lebih tepat
dan lebih, sistematik daripada latar belakang dan maklumat responden. Jadi, sekian saja, pembintangan saya dalam, untuk kajian saya, iaitu kajian saya iaitu tahap penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran siswa guru pendidikan Islam, Institut Pendidikan Guru Kampus LMH. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.